Assalamualaikum semua. Hai murid-murid. Pada hari ini kita akan meneruskan PDPR Bahasa Melayu masih dalam tema Kelestarian Alam, unit Tahukah Kamu? Dan tajuk kita pada hari ini ialah Indahnya Kebun Datuk. Apa objektif kita pada hari ini? Ya, murid-murid, di akhir PDPR ini, cikgu harap murid-murid dapat menggunakan penjodoh bilangan untuk membina ayat. Penjodoh bilangan? Apa itu penjodoh bilangan? Ya, murid-murid, penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bagi menyatakan bilangan sesuatu benda, tumbuhan, haiwan dan manusia. Ya, murid-murid, mari kita lihat beberapa contoh kata penjodoh bilangan dalam Indahnya Kebun Datuk. Wah, banyaknya pokok buah. Mengapakah Datuk tidak menebang 3 rumpun pokok buluh itu? Pokok buluh itulah yang menahan tebing sungai daripada runtuh. Oh, barulah saya faham. Datuk, apakah fungsi tintin kosong yang diikat dengan seutas tali itu? Tintin kosong itu berfungsi untuk menghalau haiwan yang merosakkan buah-buahan di sini. Bunyi tintin kosong itu akan menakutkan haiwan tersebut. Ya, murid-murid, terdapat beberapa kata penjodoh bilangan dalam Kebun Datuk. Antaranya ialah pasang, sepasang, rumpun, batang, sebatang, buah, sebuah, kawan, sekawan, botol, ekor, seekor, bakul, berkas, deret, bilah, utas, seutas. Baiklah murid-murid, mari kita kenal pasti kegunaan setiap penjodoh bilangan yang terdapat dalam Kebun Datuk ini. Sepasang. Ya, murid-murid, sepasang digunakan untuk benda berpasangan. Contoh ayat, sepasang burung sedang terbang. Rumpun. Rumpun digunakan untuk tumbuhan yang tumbuh berkelompok. Contoh ayat, 3 rumpun buluh itu menahan tebing sungai daripada runtuh. Sebuah. Ya, murid-murid, buah digunakan untuk benda yang besar, padu, tidak mempunyai bentuk tertentu. Contoh ayat, Datuk membina sebuah pondok di kebunnya. Seterusnya, sebatang. Ya, murid-murid, batang digunakan untuk benda yang lurus, panjang, keras. Contoh ayat, ada sebatang sungai di belakang pondok Datuk. Sekawan. Ya, murid-murid, kawan digunakan untuk haiwan yang berada dalam kumpulan. Contoh ayat, sekawan kerbau sedang berkubang di dalam lumpur.
Seterusnya, botol. Ya, murid-murid, botol digunakan untuk benda yang diisi di dalam botol. Contoh ayat, ada sebotol air masak di dalam pondok. Seekor. Seekor digunakan untuk haiwan. Contoh ayat, seekor tupai sedang memanjat pokok rambutan. Bakul. Ya, murid-murid, bakul digunakan untuk benda yang diisi di dalam bakul. Contoh ayat, ada sebakul buah rambutan di bawah pokok. Bilah. Bilah pula digunakan untuk benda yang tajam. Contoh ayat, Datuk membawa sebilah parang. Deret. Ya, murid-murid, deret digunakan untuk benda dalam barisan. Contoh ayat, Datuk menanam sederet sawi di depan pondok. Berkas. Berkas pula digunakan untuk benda yang diikat. Contoh ayat, di bawah pokok betik ada seberkas kayu. Seterusnya, utas. Seutas. Utas digunakan untuk benda yang panjang, terurai dan berangkaian. Contoh ayat, tin-tin kosong diikat dengan seutas tali. Dengan itu, berakhirlah PDPR kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.